Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan rasa kesyukuran yang tidak berbelah bagi kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya jualah dapat kita sama-sama pada kali ini dalam satu program yang dinamakan sebagai program motivasi unggul anjuran unit bimbingan dan kaunseling Sekolah Kebangsaan Sungai Arab. Ibu-ibu, ayah yang dirahmati dan juga anak-anak dan juga sidang penonton yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bika kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kali ini dan saat ini kami mohon inayah dan juga kekuatan-Mu ya Allah, agar sama-sama kami diberi hafazan dan juga ingatan para Nabi dan juga kekuatan para al-malaikat untuk menuntut ilmu-Mu yang tidak bertepi ini ya Allah. Ya Allah ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, dosa pasangan hidup kami, anak-anak kami. Kurniakanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan yang berguna kepada kami. Sinarilah hidup kami dengan cahaya keimanan-Mu. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, anak-anak yang dirahmati Allah, itulah dambaan dan juga pengharapan kita sebentar tadi berkenaan dengan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum itu, sekalung budi dan penghargaan diucapkan kepada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Arab, Tuan Muhammad Zulkifli bin Syahban, Barisan Penolong Kanan Pentadbiran, unit bimbingan kaunseling yang terdiri daripada sahabat saya Cikgu Zaitun dan juga Puan Siti Aminah, dan tidak dilupakan kepada Cikgu Sanusi iaitu daripada unit ICT Sekolah Kebangsaan Sungai Arab kerana sudi berada di dalam majlis kita pada kali ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini ialah individu yang unggul ataupun excellent dalam bahasa Inggerisnya. Jadi bagi pendapat saya yang kerdil ini, erti kejayaan yang sebenar ialah apabila kita berjaya membangunkan potensi diri ke tahap yang paling tinggi, yang mana tuan-tuan dan perempuan, orang yang mempunyai potensi diri yang unggul ini, dia mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kalau bukan yang Islam, dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan dia. Dalam masa yang sama, at the same time, dia mengikut sunnah Nabi SAW dan juga berguna kepada insan lain sepanjang proses kehidupan dia. Inilah yang dinamakan manusia yang unggul. Jadi, di dalam proses pencarian menjadi manusia yang unggul ini, terdapat satu benda yang menghalang daripada kita menjadi orang yang unggul, kerana hubungan dengan Allah tidak cantik tuan-tuan dan juga anak-anak. Kenapa tidak cantik? Kerana satu wasilah yang dinamakan sebagai huruf dal, ain, alif, hamzah, iaitu doa. Doa merupakan wasilah ataupun perantaraan kita berkomunikasi dengan Allah. Namun malang tuan-tuan dan puan-puan dan juga sidang hadirin, sidang penonton, kerana ada orang yang doa dia terhijab ataupun terhadap oleh kerana kesilapan yang dia lakukan. Jadi
bercakap berkenaan dengan penghadang ataupun penghalang doa ini, Al-Qurtubi rahimahullah menukilkan di dalam satu kitab beliau, kitab tafsir, yang mana beliau telah menceritakan tentang seorang dai Allah ataupun seorang wali Allah yang dinamakan sebagai Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini masuk ke sebuah pasar di kota Basrah, dan beliau telah pun dikelilingi oleh beberapa orang, dan orang-orang tersebut bertanya kepada Ibrahim Adham, "Wahai Ibrahim Adham, wahai Abu Ishaq, kenapa diri kami ini ketika berdoa, kami sudah doa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan, memperkenankan doa-doa kami?" Lantas Ibrahim Adham ini menjawab beberapa benda dan faktor yang menyebabkan doa ini tidak termakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kamu mengatakan kamu kenal Allah, tetapi kamu tidak taat kepada Allah. Jadi kenal Allah, kata kenal Allah tapi tak sembahyang. Kata kenal Allah tapi hubungan dengan Allah tak cantik. Kata kenal dengan Allah tetapi Ramadan Al-Mubarak berlalu dengan perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang kedua, kamu mengatakan bahawa kamu sayang dan kamu kenal Rasulullah, tetapi kamu tidak mengikut sunnah Nabi. Apa yang Nabi buat kamu tentang, apa yang Nabi suruh kamu tinggalkan. Malahan kamu kutuk pula apa yang Nabi buat, sunnah Nabi, kamu share dalam Facebook dan sebagainya. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, penghalang daripada doa yang makbul ini adalah merupakan yang ketiga, yang faktor yang sangat besar, iaitu kamu kata kamu kenal dengan Al-Quran, tapi kamu tidak beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Lantas Al-Quran itu merupakan satu nurun ala nur, iaitu cahaya yang menerangi hidup manusia. Tetapi malangnya Al-Quran diletakkan di rak-rak masjid ataupun surau sahaja, ataupun diframekan di dalam hiasan dinding, tetapi tidak digunakan di dalam kehidupan seharian. Dan seterusnya, kamu mengatakan bahawa kamu merasai nikmat kurniaan Allah, tapi kamu tidak menunaikan tanggungjawab Allah, lantas kamu tidak bersyukur. Ibu-ibu, ayah-ayah, dalam konteks nikmat pada hari ini, saya ingin berpesan berkenaan dengan nikmat kurniaan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cahaya mata, iaitu anak. Berapa ramai ibu ayah yang melupakan anak-anak masing-masing. Di mana anaknya solat, di mana anaknya berkawan, di mana anaknya saat ketika waktu sepatutnya duduk di dalam rumah tidak duduk di dalam rumah. Jadi itu adalah merupakan kufur nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, saya ingin berkongsi berkenaan dengan doa juga, iaitu terhalangnya hijab doa ini kerana kita tahu bahawa neraka itu adalah panas, neraka itu adalah satu tempat yang sangat-sangat ditakuti, tapi kita tidak berusaha untuk lari daripada neraka. Jadi berkenaan dengan perkara inilah kita buat kesimpulan berkenaan dengan terhalangnya hijab doa ini, kerana beberapa faktor yang saya sebutkan tadi. Ada banyak lagi tapi kita kongsi di lain masa, insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, dan juga anak-anak yang menonton video ini. Jadi apabila kita membicarakan tentang konsep keunggulan, maka tidak dapat lari pada hari ini. Ibu-ibu dan ayah-ayah perlu ingat dan juga perlu menatap dengan penuh kasih sayang, iaitu anugerah yang terindah yang diberikan oleh Allah, yakni cahaya mata kita. Semua pasangan mengimpikan anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi anak-anak ini merupakan anugerah Allah yang terindah dan perlu dijaga dengan betul. Jadi untuk mencapai keunggulannya, untuk mendapat kehebatan dari sebagai aspek dunia dan juga ukhrawi, marilah sama-sama kita mengambil beberapa tips yang akan saya kongsikan pada hari ini. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, untuk mencapai KPI ataupun mendapatkan individu anak yang unggul, itu calon pemimpin masa depan ini, hendaklah mempunyai satu sistem yang dinamakan sebagai copy paste the system. Maksud saya, copy paste the system ni adalah kepimpinan melalui teladan. Anak-anak akan copy paste sistem kepimpinan yang diamalkan di rumah, dan bila dia datang ke sekolah,
guru-guru pula merupakan ikon yang akan dijadikan rujukan oleh pelajar-pelajar. Sebab itulah sebagai seorang ibu ayah dan juga sebagai guru, janganlah kita mensia-siakan masa muda kita ini, kerana kita adalah merupakan ikon kepada kanak-kanak yang berada di persekitaran ataupun surrounding kita lah. Jadi untuk melahirkan tokoh adalah merupakan satu pekerjaan yang berlaku evolusi, maksudnya perlahan-lahan, bukan revolusi secara drastik. Ini bermaksud melahirkan tokoh bukan kerja sehari dua, tetapi melahirkan seorang tokoh ini adalah merupakan peranan guru-guru, peranan ibu ayah, dan juga potensi yang dicungkil oleh anak-anak itu sendiri. Barulah dapat dikatakan bahawa individu anak tersebut akan menjadi seorang yang unggul suatu hari nanti, insya-Allah. Baik, di dalam panduan hidup menjadi seorang ibu ayah yang unggul, kita tidak dapat lari daripada membuat ataupun menjadikan Al-Quran ini sebagai rujukan kita yang utama. Yang mana pada hari ini Ustaz ingin berkongsi berkenaan dengan beberapa ayat Al-Quran yang boleh diamalkan sebagai seorang ibu ayah yang unggul. Yang pertama, doa agar anak kita ini rajin di dalam solatnya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi ja'alni muqimas solah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Apa maksud dia, tuan-tuan, puan-puan dan juga ibu ayah yang dirahmati? Yang bermaksud bahawa, wahai Tuhan kami, maka jadikanlah kami daripada orang-orang yang mendirikan solat, muqimah solat, dan juga wa min zurriyati, demikianlah juga anak-anak kami orang-orang yang menjaga solat. Dan kemudian di belakangnya ada satu kalimah, iaitu Rabbana wa taqabbal du'a, yang ini wahai Tuhan yang maha mengampunkan ataupun maha mengabulkan doa-doa kita. Itu adalah dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah apa? Surah Ibrahim ayat yang ke-40. Itu yang pertama. Kemudian ayat yang kedua yang Ustaz nak kongsi pada hari ini kepada sidang pendengar, iaitu berkenaan dengan doa agar mendapat zuriat yang terbaik, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Yakni yang bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dari sisimu, yakni apa dia? Zuriat yang terbaik, agar menjadi zuriat yang terbaik. Itulah doa yang kita ulang-ulang di dalam Al-Quran. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir, saya nak kongsi berkenaan dengan doa untuk mendapatkan anak yang soleh, iaitu di dalam surah As-Saffat ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habli minas salihin. Saya ulang, Rabbi habli minas salihin, yang bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Itu daripada panduan daripada Al-Quran. Jadi itulah berkenaan dengan Al-Quran, supaya kita berusaha mendapat anak yang soleh dan solehah. Seterusnya, kerana bulan Ramadan ini masih lagi berbaki di antara 5 hingga 6 hari, yang mana kita perlulah mengambil kesempatan ini untuk melakukan pecutan yang terakhir untuk Ramadan. Jadi sebagai ibu ayah dan juga pelajar yang mendambakan keredaan Allah, apa kata kita cuba tips ini? Yang pertama adalah kita perlulah menjaga sifat solat fardu 5 waktu kita itu di dalam bulan Ramadan, supaya bila solat dijaga, akhlak kita akan menjadi sempurna. Tak kisahlah sama ada ibu ataupun ayah ataupun student, jaga solat, insya-Allah selamat. Kemudian yang kedua, untuk pecutan Ramadan yang akhir ini, kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi orang yang ingin berjaya, orang yang ingin mendapat keberkatan Allah dan memburu malam Lailatul Qadar, beliau akan bangun malam, solat tasbih, solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat, zikirnya, Al-Qurannya, untuk mendapat keridhaan Allah. Barulah beliau akan keluar daripada madrasah Ramadan ini sebagai seorang individu yang unggul. Kemudian yang ketiga, untuk mendapat keberkatan Ramadan ini, kita kena banyakkan selawat
dan kena membanyakkan juga solat-solat sunat, terutamanya solat sunat qabliyah sebelum subuh, kerana ada daripada riwayat hadis riwayat Muslim mengatakan bahawa sesungguhnya solat 2 rakaat sebelum waktu subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan juga isinya, tuan-tuan dan juga puan-puan. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita ingin memohon keampunan Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini suka kalau kita ini memohon kepada Allah berkali-kali, berulang-ulang, merintih, menangis. Itu adalah kegembiraan bagi Allah, kerana di dalam bulan Ramadan ini seluruh pintu-pintu neraka ini ditutup dan semua pintu-pintu syurga ini dibuka seluas-luasnya. Sebab itu ada doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa. Ya Allah, Engkau ini adalah Maha Pengampun, ampunkan dosa-dosaku, ampunkan dosa-dosaku. Kita ulang-ulang, terutamanya ketika sebelum sahur dan ketika saat-saat ingin berbuka puasa, yang mana doa kita makbul. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya yang terakhir berkenaan tips ataupun pecutan Ramadan untuk melahirkan insan ataupun individu yang unggul ini. Jadi Ustaz nak kongsi berkenaan dengan akhir, iaitu kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teringat saya di dalam satu surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat, memberi segala penghormatan dan juga kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, maka ucapkanlah salam dan sejahtera dan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga riwayat berkenaan dengan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an pernah meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya bila barang siapa yang berselawat kepada aku, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya sebanyak 10, iaitu 10 kali. Jadi hadis ini riwayat Muslim dan status hadis sahih. Ibu-ibu, ayah-ayah, sedang penonton, anak-anak yang dirahmati, ciri-ciri insan unggul yang seterusnya yang ingin Ustaz kongsi pada saat dan ketika ini adalah, yang pertama, orang yang unggul dia mesti mempunyai cita-cita yang jelas. Bermula pada tahun 1, tahap 1 dan tahap 2 sampai tahun 6, walaupun UPSR dimansuhkan, ditangguhkan ataupun tak ada sekalipun, tapi anak-anak kenalah mempunyai cita-cita yang jelas. Dan yang kedua, pada hari ini kita ingin berkongsi, untuk menjadi insan yang unggul, kita kena bersahabat dengan kawan-kawan yang memang ulat buku, yang memang kaki buku, yang memang suka baca buku-buku ilmiah. Sebab itulah ada program Milam dilancarkan di sekolah untuk memberi galakan kepada anak-anak untuk membaca buku. Jadi jomlah kita sama-sama pergi ke perpustakaan, buat pinjaman, baca buku, buat rumusan dan rekodkan di dalam Milam. InsyaAllah cikgu-cikgu sangat membantu, khususnya cikgu-cikgu perpustakaan dan media yang diketuai oleh Cikgu Intan dan sahabat-sahabat beliau. Seterusnya yang ketiga, sebagai Muslim yang unggul, kita hendaklah mendampingi Al-Quran menjadi best friend forever and ever, iaitu selama-lamanya. Orang yang beramal dengan Al-Quran, orang yang ingat Al-Quran, di dadanya ada Al-Quran, dia kurang cakap benda yang kotor, kerana dia takut azab Allah, kerana Allah bagi amanah, kerana dia hafal Al-Quran. Orang yang mendampingi Al-Quran, dia sayang daripada bercakap benda-benda yang lara, benda-benda yang tak elok. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa Al-Quran itu menjadi panduan dia. Teringat saya satu kisah bahawa Nabi pernah menceritakan berkenaan dengan kehebatan surah Al-Mulk. Sesiapa yang membaca dan menghafal surah Al-Mulk, hari-hari bila dia meninggal nanti, surah Al-Mulk itu akan datang sebagai penyelamat, obor, cahaya, dan menghalang daripada dia disiksa oleh malaikat. Tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah dan juga semua penonton, anak-anak yang disayangi, marilah hari ini kita sama-sama mendampingi Al-Quran dan sayang Al-Quran. Dan seterusnya yang terakhir
berkenaan dengan sistem kerja orang yang unggul. Orang yang unggul ini dia buat kerja secara sistematik, dia tidak menangguh, kerana menangguh itu adalah pencuri masa. Seterusnya, pada hari ini Ustaz nak kongsi berkenaan dengan beberapa tips. Selain daripada yang sebentar tadi, selalulah mendengar dengan teliti, membuat catatan ringkas, selalu bertanya dengan guru ketika berlaku PDP, dan seterusnya menghormati guru. Tak kira lah sama ada kelas online ataupun offline ataupun bersemuka. Itulah merupakan ciri-ciri excellent ataupun individu yang unggul, yang perlu diamalkan oleh setiap pelajar yang dalam proses pembelajaran sepanjang hayatnya. Baik, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah dan juga anak-anak yang disayangi sekalian, tak kiralah di mana berada, untuk mendapat tips individu yang unggul, perkara yang tidak boleh dilupakan, la budda, tidak dapat tidak, iaitu dalam proses menuntut ilmu, hendaklah kita menghormati guru. Kenapa? Guru adalah ibu bapa yang kedua, yang kedudukannya sangat tinggi di dalam agama. Kerana anak-anak ni lebih banyak masanya dengan guru-guru di sekolah. Sebab itulah, marilah kita menghormati guru, kita bermanis muka, kita ceria, kita mengamalkan konsep 3S, iaitu sapa, salam dan juga memberi sapa, salam dan juga senyum, 3S yang telah diterapkan selama ini. Jadi kita bermanis muka, kita sayang cikgu kita, kita hormat cikgu kita, dengan secara automatiknya ilmu kita menjadi berkat. Seterusnya, adab menghormati guru ya, belajar bersungguh-sungguh sehingga mencapai kejayaan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Apabila kita menghormati guru, kita bercakap dengan penuh adab, walaupun di dalam kelas PDPR, Allah Ta'ala akan turunkan keberkatan ilmu melalui perantaraan para malaikat, dan anak-anak semua akan berjaya, kerana keredaan guru-guru itu adalah faktor utama berkatnya ilmu. Seterusnya, apakah yang dinamakan sebagai guru-guru yang terbaik sepanjang zaman? Ini motivasi kepada guru-guru. Guru-guru yang terbaik sepanjang zaman, mereka akan cuba mencungkil potensi anak-anak ini berjaya di dalam bidang sukan, bidang akademik dan juga bidang sahsiah, kerohanian dan juga insaniah anak-anak. Itu adalah kejayaan yang sebenar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, guru-guru dan juga anak-anak yang disayangi, tak kiralah di mana pun berada, marilah sama-sama kita menghormati guru, kerana mendapat keberkatan di dalam hidup dan juga ketenangan di dalam hidup kita. Baik, seterusnya pada hari ini saya nak berkongsi sedikit bagaimana manusia unggul itu hubungannya dengan ibu bapa. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, setiap insan yang dilahirkan di muka bumi Allah ini adalah merupakan orang yang dilahirkan oleh perut seorang ibu yang sanggup berjuang bermati-matian, tidak kiralah sama ada melalui kaedah pembedahan ataupun proses kelahiran secara normal. Tuan-tuan, puan-puan, cuba bayangkan di saat berlakunya COVID-19 dan juga PKP ini, adakah kita ini mendoakan mak dengan ayah kita walaupun mereka berada di jauh? Adakah kita selalu buat video call, tanya khabar? Adakah kita selalu menghubungi mereka dalam keadaan sedemikian? Dalam saat mereka rindukan kita ini, adakah kita ini mengambil berat tentang ibu ayah? Ataupun jika sekiranya ibu ayah kita telah pergi meninggalkan kita, meninggal, adakah hari-hari kita sedekahkan Al-Fatihah kepada ibu dan ayah kita? Jika tidak, kita adalah anak yang malang. Jadi marilah hari ini sama-sama untuk menjadi orang yang unggul, kita menghormati, kita menyayangi dan kita menjaga hati ibu dan bapa kita. Jika ibu dan ayah kita masih hidup, kita jaga, kita hormat, kita respect, kita hormat mereka, jangan membantah dan jangan meninggikan suara. Dan akhir sekali, kita janganlah marah ibu bapa kita kalaulah ibu bapa kita dalam keadaan uzur. Kerana apabila kita marah ibu bapa kita, ini khas kepada inilah para penonton yang dewasa, suatu hari nanti benda ni akan copy paste di sistem. Anak-anak kita bila besar nanti mereka juga akan buat benda yang sama kepada kita. Na'udzubillah. Astaghfirullahalazim. Seterusnya, orang yang patut kita hormat adalah guru-guru,
kerana guru-guru ini adalah merupakan insan yang menabur jasa tidak kira di mana mereka. Besar pengorbanan guru-guru, khususnya di musim COVID-19. Guru seawal pagi telah datang untuk memberikan khidmat yang terbaik untuk anak-anak. Diambilnya termometer suhu, diletakkan di depan pintu pagar, kemudian direkodkan suhu budak, dimasukkan di dalam sistem. Jadi semua ini adalah merupakan pengorbanan guru, bekerja pada pagi sampailah ke saat petang, memastikan bahawa anak-anak selamat mengikut SOP yang ditekankan oleh kerajaan. Jadi amat malang kalau ada anak-anak yang tidak menghargai ibu, tidak menghargai guru-guru yang berada di sekolah ataupun di mana saja. Kerana orang yang hormat guru, insya-Allah dia akan mendapat keberkatan dalam ilmu. Baik, renungan bersama sebelum kita tutup majlis kita pada hari ini, iaitu kita manusia di akhir zaman terdedah dengan banyak ledakan teknologi, fitnah-fitnah di hujung jari. Baik, antara bentuk cabaran dan dugaan yang ada di zaman akhir zaman ini adalah yang pertama, iaitu rumah ada banyak, banyak rumah makin besar, banglo sampai 16 tingkat, ada eskalator rumah dia, tetapi ahli keluarga semakin kecil, anak seorang, dua orang. Sebab apa? Bagi alasan sibuk. Itu tanda-tanda bahawa fenomena akhir zaman. Yang kedua, perubatan semakin canggih, tetapi kesihatan kita makin buruk kerana penyakit yang entah macam mana boleh datang secara tiba-tiba. Mana ada orang yang fikir bahawa suatu hari nanti dunia akan bertopeng. Selalu yang pakai topeng ni adalah doktor ataupun keluarmen. Tetapi pada hari ini, anak-anak, ibu-ibu, ayah-ayah yang juga penonton yang menonton siaran YouTube ini, pada hari ini kita semua pakai topeng, datang ke sekolah, pergi market, ke masjid, ke surau, you go everywhere, tetapi kita pakai topeng, face mask. Kalau tak pakai, kena saman. Itulah tandanya akhir zaman. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, kita tengok bagi orang yang memerhati dan memahami, semua orang melancong keliling dunia, tetapi tak ramai orang yang di dalam hati dia nak pergi Mekah, Madinah untuk menunaikan ibadah umrah dan haji, kan? Padahal bila kita dengar laungan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, kan tenang. Tapi tak ramai orang nak pergi, sebab ramai orang melancong dekat Itali, dekat Venice, dekat Paris, dekat New York, tapi tak nak pergi Mekah dengan Madinah. Bila ditanya tak dapat serunya lagi. Itu bukan individu yang unggul lah. Kemudian seterusnya, yang keempat, pendapatan, income makin banyak, ibu-ibu, ayah-ayah dan juga sidang penonton, tetapi ketenteraman jiwa makin hari makin serabut, makin stres, makin depression, mengalami tekanan melampau, sampai ada orang yang bunuh diri walaupun gaji dia ratus ribu sebulan. Kerana apa? Kerana faktor hubungan dia tak cantik dengan Allah. Dan seterusnya, akhir zaman ini kita tengok ramai orang yang makin berilmu tetapi emosinya makin rendah. Ilmu tinggi, emosi rendah. Jadi sebab itulah kajian tentang pengurusan stres sangat penting, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Dan yang terakhir, kita tengok di akhir zaman ini jumlah manusia semakin banyak, tapi rasa kemanusiaan tu semakin menipis, bagaikan senipis kulit bawang. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan dan juga sidang penonton lain? Kerana hubungan interpersonal di antara manusia sesama manusia ini nipis. Tengok orang susah tak mau tolong, tengok orang aksiden, dia tolong apa? Tolong ambil gambar, dia tolong viral. Dan dia dah jadi individu yang pertama kalau ada isu-isu terkini, berita sensasi, dialah pengulas di dalam media sosial dan menebarkan ataupun menaburkan fitnah. Na'udzubillahi min zalik. Astaghfirullahalazim. Jadi itulah yang dapat dikongsi pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan proses pencarian untuk menjadi manusia yang unggul ini Allah Subhanahu Wa Taala redha kita. Kerana apa tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan juga anak-anak yang menonton rakaman YouTube ini, sesungguhnya untuk mendapat sifat manusia yang unggul ini adalah bukan merupakan jalan pintas, kerana ia adalah benda yang sukar. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita lah
daripada fitnah syaitan dan godaan syaitan, terutamanya di bulan Ramadan yang mulia ini. Tuan-tuan puan-puan, akhir kata, kita pada hari ini ingin berpesan kepada diri saya yang kerdil ini, dan juga kita nak membina satu kefahaman secara total pada saat ini, bahawa kita nak buat kesimpulan lah rakaman pada kali ini, bahawa sesungguhnya sifat dan keunggulan oleh manusia ini dibina oleh beberapa faktor seperti kasih sayang, komitmen ibu bapa, peranan guru-guru, dan juga keseimbangan dari segi insaniah dan intelektual anak-anak itu sendiri. Jadi kita perlulah sebagai bapa memahami, menyayangi anak-anak dan juga menyantuni mereka berada di dalam dunia mereka, bukan menghukum, menjadi ibu bapa yang hebat, menjadi ibu bapa yang memahami dunia parenting skill dan sebagainya. Kerana anak-anak yang rapat dan selesa dengan ibu ayah dapat meningkatkan minat mereka untuk belajar. Anak-anak yang faham berkenaan dunia anak-anak, jadi mereka faham bahawa setiap anak itu adalah merupakan individu yang berbeza dan mempunyai potensi yang berbeza, dan dapat dicungkil dia punya bakat yang berbeza. Suatu hari nanti mungkin mereka akan menjadi seorang petani yang berjaya, mungkin suatu hari nanti anak kita akan menjadi seorang doktor yang berjaya, mungkin anak kita akan menjadi seorang YouTuber atau pencetus revolusi YouTube yang berjaya. Contohnya seperti kita ada YouTuber yang berjaya seperti yang membuat filem-filem yang baik. Kemudian kita ada juga individu yang terkenal dan kaya di Malaysia yang berjaya seperti maaf cakaplah, seperti Datuk Seri Siti Nurhaliza, seperti Niloufar contohnya, seperti pemain bola sepak iaitu Safiq Rahim ataupun Akhyar, ataupun mungkin suatu hari nanti di kalangan anak-anak kita akan lahir jutawan yang sama persis seperti hebatnya tokoh dermawan Islam yang tak asing lagi, iaitu Tan Sri Mokhtar Al-Bukhari. Ataupun suatu hari nanti di SK Sungai Arang ini sendiri akan lahir tokoh-tokoh yang terdiri daripada hafiz dan juga hafizah yang menghafal Al-Quran, yang membuka madrasah. Ataupun suatu hari nanti akan lahir seorang businessman atau businesswoman yang setara dengan Datuk Syukri ataupun Datuk Seri Vida. Kan? Tak mustahil itu semua akan berlaku kerana proses pencarian ilmu ini berlaku secara evolusi, secara perlahan, bukannya revolusi secara drastik. Itulah pada hari ini saya ingin buat penutupan bahawa kita berdoa banyak-banyak, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat martabat ilmu anak-anak, memudahkan urusan ibu-ibu, ayah-ayah, guru-guru, dan juga tak kiralah anak-anak di mana berada. Mudah-mudahan Allah Taala mengangkat bala COVID-19 ini dalam kadar yang segera. Supaya apa tuan-tuan, puan-puan dan ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton program ini? Kerana kita nak anak kita belajar dalam keadaan yang selesa, kondusif dan sebagainya. Jadi setakat itu saja apa yang boleh disampaikan pada saat ini untuk program ilmu hari ini. Mudah-mudahan segala pengorbanan guru, segala kasih sayang ibu ayah, dan segala komitmen anak-anak dapat membentuk generasi yang unggul suatu hari nanti, insya-Allah. Apa-apa pun kita doa baik-baik pada Allah, insya-Allah. Doa yang baik-baik, niat yang baik-baik, suatu hari nanti insya-Allah anak kita akan menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang terbaik. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.